Selamat pagi murid-murid. Hari ini kita akan masuk ke unit baru iaitu unit 6. Unit 6 yang bertajuk Hormati diri di sanjung tinggi. Hormati diri di sanjung tinggi. Nilai yang kita nak belajar dalam topik ini dalam unit 6 adalah nilai hormat. Nilai hormat. Buku teks tahun 1, muka surat 26 hingga 30. Murid-murid, apakah definisi ataupun apakah maksudnya hormat? Sebelum kita masuk ke unit 6, kita perlu faham dulu apakah maksudnya hormat. Hormat membawa maksud menghargai dan memuliakan seseorang dan institusi sosial dengan memberi layanan yang bersopan. Okey, di sini yang penting kita nak memahami hormat itu merupakan menghargai dan memuliakan seseorang ataupun institusi dengan memberikan layanan yang bersopan. Okey, ini membawa maksud hormat. Hormat. Murid-murid boleh buka buku teks muka surat 26. Di sini merupakan satu pantun. Kita baca pantun bersama-sama. Dayung sampan ke Pulau Ansa. Pakai sopan setiap masa. Petik ceri di tepi peringi. Hormati diri di sanjung tinggi. Siang hari mencari mutiara. Maruan diri patut dipelihara. Bunga matahari menyinari pagi. Hormati diri di sanjung tinggi. Sekali lagi kita membaca pantun ini. Dayung sampan ke Pulau Ansa. Pakai sopan setiap masa. Petik ceri di tepi peringi. Hormati diri di sanjung tinggi. Siang hari mencari mutiara. Maruan diri patut dipelihara. Bunga matahari menyinari pagi. Hormati diri di sanjung tinggi. Okey, seterusnya lepas kita membaca pantun ini, kita nak tengok soalan yang pertama. Sebutkan sikap hormat diri dalam pantun. Okey. Kita nak carikan apakah cara ataupun sikap yang menunjukkan hormat diri dalam pantun ini. Okey, yang pertama, pakai sopan setiap masa. Pakai sopan bermaksud kita berpakaian sopan pada setiap masa. Pakai pakaian yang sopan dengan kemas dan bersih merupakan salah satu sikap hormat diri yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita. Kemudian dari pantun ini kita boleh tengok sikap yang kedua hormat diri ialah maruan diri patut dipelihara. Bermaksud di sini, ayat ini membawa maksud kita ataupun kita diri sendiri yang perlu menjaga maruan kita sendiri sebagai salah satu contoh ataupun sikap ataupun cara kita hormat kepada diri sendiri sebelum kita dihormati oleh orang lain. Maksudnya kita mesti menjaga maruan diri dalam kehidupan kita.
Yang kedua, soalan yang kedua, apakah faedah menghormati diri? Faedah ataupun kebaikan kita menghormati diri sendiri. Nah, dalam pantun ini kita boleh tengok ada dua ayat yang berulang-ulang di dalam pantun, iaitu hormati diri di sanjung tinggi. Hormati diri di sanjung tinggi. Okey, ayat ini merupakan faedah ataupun kebaikan hormat diri sendiri. Apabila kita hormat kepada diri sendiri, maksudnya pada masa yang sama kita akan disanjung tinggi. Disanjung tinggi ini membawa maksud kita akan disukai ataupun kita akan dihormati oleh orang lain. Okey, seterusnya kita tengok muka surat 27. Nyatakan cara menghormat diri pada Mei Hua. Okey, di sini ada dua orang, seorang perempuan, seorang lelaki. Perempuan ini bernama Mei Hua. Okey, Mei Hua. Lelaki ini bernama Mi Kai. Okey, Mi Kai. Perempuan ini bernama Mei Hua. Nah, yang pertama kita tengok dulu pada Mei Hua. Mei Hua adalah seorang perempuan. Tengok bagaimana dengan pakaian sekolah dia. Dia adalah berpakaian kemas dan berpakaian bersih. Kemudian di sekolah, apabila Mei Hua pergi ke perpustakaan ataupun pusat sumber, dia akan membaca buku dengan senyap dan dia akan duduk di tempat duduk yang disediakan dan membaca buku tanpa mengganggu kawan. Bermaksud dia selalu mematuhi peraturan di sekolah. Dan akibatnya ataupun kesannya, Mei Hua selalu disukai oleh rakannya sebab dia seorang yang boleh menghormati pada diri sendiri. Kemudian kita tengok yang murid lelaki ini yang bernama Mikai. Mikai ini rambutnya tidak sikat, rambutnya panjang dan tengok pakaian dia. Okey, adalah tidak kemas, tidak bersih dan tidak elok. Okey. Nah, bermaksud Mikai tidak menghormati kepada diri sendiri sebab berpakaian kemas, bersih dan bersopan merupakan salah satu cara kita hormat diri. Kemudian kita tengok keadaan yang kedua di perpustakaan. Di perpustakaan kita harus mematuhi peraturan. Salah satunya ialah tolong senyap. Okey, tolong senyap. Maksudnya di perpustakaan kita tidak boleh membuat bising sebab ia akan mengganggu murid-murid belajar ataupun membaca buku. Tapi tengok sikap Mikai ini. Mikai ini dia bercakap dengan suara yang kuat dengan kawan di perpustakaan. Dia tidak mematuhi peraturan di sekolah. Dan kesannya ataupun akibat dia, Mikai dijauhi oleh rakan-rakannya. Nah, di sini kita nak tengok. Nyatakan cara menghormati diri pada Mei Hua. Okay, kita tengok balik Mei Hua. Apakah cara Mei Hua hormat kepada diri sendiri yang boleh kita belajar daripada Mei Hua? Okay, cara yang kedua, yang pertama ialah selalu berpakaian bersih dan kemas. Okay, selalu berpakaian bersih dan kemas. Cara yang kedua menunjukkan kita hormat diri ialah mematuhi peraturan.
Okey, iaitu kita mengikuti dan mematuhi peraturan yang ditetapkan. Kedua-dua cara ini merupakan cara kita menghormati diri sendiri. Nah, selain daripada dua cara ini yang ditunjukkan oleh Mei Hua, cara yang lain boleh kita tunjukkan kita seorang yang hormat diri adalah seperti kita bercakap dengan bersopan. Kita menjaga kebersihan diri. Kita hormat kepada orang lain. Kita menjaga keselamatan. Kita menolak ajakan rakan untuk membuat sesuatu yang melanggar ataupun yang salah di sisi undang-undang ataupun yang melanggar peraturan sekolah. Dan seterusnya, tengok buku teks muka surat 28. Nah, saya menghormati diri sendiri. Dalam gambar ini, dalam situasi ini, kita nak membezakan cara menghormati diri sendiri dan tidak menghormati diri sendiri. Nah, satu membawa maksud hormat diri sendiri. Dua membawa maksud tidak menghormati diri sendiri. Okey, sekarang kita tengok keadaan ataupun situasi yang pertama. Kalau ada kawan mengajak ataupun ajak awak pergi menconteng dinding di sekolah ataupun di tandas ataupun di dinding di sekolah. Adakah awak ikut ataupun awak menolak? Gambar yang pertama menunjukkan menolak ajakan kawan untuk melakukan tindakan yang salah di peraturan, mengikuti peraturan sekolah. Dia menolak untuk ikut melakukan sesuatu yang salah. Nah, maksudnya gambar ini adalah hormat diri sendiri. Okey, hormat diri sendiri. Dia menolak ajakan rakan untuk membuat perkara yang tidak baik. Manakala yang kedua, dia ikut kawan untuk melakukan sesuatu perkara yang tidak baik. Ia menunjukkan tidak menghormati diri sendiri. Situasi yang kedua, lelaki ini menunggu bas di perhentian bas. Dia duduk dengan bersopan dan duduk dengan baik di perhentian bas untuk menunggu bas. Nah, sikap ini menunjukkan dia adalah hormat diri sendiri. Manakala yang kedua, yang lelaki ini dia memijak ataupun dia pijak, okey, pada kerusi. Okey, dia pijak di atas kerusi perhentian bas. Okey, nah kerusi ini adalah disediakan untuk orang lain duduk dan tunggu bas. Sikap ini telah mengkotorkan tempat duduk di perhentian bas dan ia menunjukkan sikap tidak hormat diri sendiri. Nah, dalam keadaan ini, orang yang selalu hormat diri sendiri akan disanjung tinggi ataupun disukai dan dihormati oleh orang lain. Dan sebaliknya, orang yang tidak menghormati diri sendiri, dia tidak akan dihormati, disukai ataupun dia tidak akan disanjung tinggi oleh orang lain. Nah, selain itu, apabila kita hormat diri sendiri, kita akan selalu berasa bangga dan gembira, sedar berpuas hati terhadap sikap dan tingkah laku kita sendiri, iaitu selalu hormat diri sendiri dalam kehidupan harian. Murid-murid, hari ini kita belajar tentang nilai hormat, iaitu selalu mengamalkan sikap dan cara ataupun tingkah laku yang menunjukkan hormat kepada diri sendiri, supaya kita akan sentiasa disanjung oleh orang lain.
Kita berhenti di sini. Terima kasih semua. Kita jumpa lagi. Bye-bye.